Sedara Bandar Yishun akan terus berubah wajah dengan lebih 10,000 rumah baru bakal dibina di Estet Perumahan Baru Chencharu. Ia merupakan perubahan terbaru bagi estet perumahan pertama yang dibina di kawasan utara Singapura. Berikut kita simak perkembangannya dari masa ke semasa. Sekitar 100 tahun lalu terdapat banyak ladang di Yishun yang pada zaman kolonial dikenali sebagai wilayah seletar. Pada mulanya, ia dipenuhi tanaman gambir dan lada sebelum digantikan nenas dan getah yang lebih menguntungkan. Pada 1930-an pula, ia kemudian berubah kepada pembiakan ternakan dan ikan. Projek Bandar Baru Yishun bermula pada 1976 dengan flat-flat pertama siap dibina di Chong Pang. Ia merupakan salah satu bandar terawal Singapura untuk menerapkan konsep kejiranan dengan adanya kedai-kedai, pasaraya dan tempat makan di pusat kejiranan. Menjelang 1990-an pula, jumlah penduduk Yishun meningkat kepada sekitar 190,000 orang. Sedikit kemudian, Yishun dipilih untuk kerja-kerja pembaharuan di bawah program membentuk semula estate HDB. Lebih banyak ruang terbuka disediakan untuk penduduk lakukan aktiviti rekreasi. Selain bangunan pelbagai kegunaan pertama yang dibina di utara Singapura, iaitu North Point City. Flat-flat lebih lama menjalani kerja-kerja naik taraf serta penambahbaikan. Dan saudara, hari ini sekitar 200,000 penduduk Yishun menikmati pelbagai kemudahan yang tersebar di 9 kejiranannya. Sepanjang tempoh hampir 5 dekad, kira-kira 80,000 flat berjaya dibina. Hasil rancangan jangka panjang dan usaha pembaharuan yang berterusan. Kini diteruskan berita, kanak-kanak dan ibu bapa mereka bakal mendapat akses lebih baik bagi khidmat kesihatan dan kesejahteraan menerusi sebuah pelan tindakan baru yang mengutamakan golongan ibu dan bayi. Kementerian Kesihatan MOH mengumumkan hampir 50 inisiatif baru yang menyokong pasangan, ibu bapa, kanak-kanak dan remaja. Ini termasuk sebuah hub kesejahteraan sehenti untuk keluarga di Tampines. Pusat Family Nexus yang baharu di Hub Tampines Kita atau OTH menjanjikan khidmat kesihatan dan kesejahteraan yang lebih dekat kepada penduduk. Mula dirintis November tahun lalu, ia menawarkan pelbagai program dan perkhidmatan untuk kanak-kanak dan ibu bapa yang tinggal di sekitarnya. I feel it's someone holding my hand in my parenthood because me and my husband our families all in overseas. So when something we're not sure, we don't know who look for. But with that support, we feel that there's always someone behind us, support us. Ia merupakan satu daripada 4 hub kesejahteraan di Singapura serta yang pertama bertempat di lokasi kawasan masyarakat berbanding di poliklinik. I think the important is we go where the families are. So by being situated in a very convenient location, the families may, they may see this place and say, why not I give it a try? Hub Family Nexus ini sebahagian daripada strategi lebih luas bersandarkan saranan pasukan bertindak kesihatan dan kesejahteraan kanak-kanak dan ibu. Tujuannya bagi mendorong hasil kesihatan lebih baik buat kanak-kanak dan keluarga mereka serta mengatasi cabaran-cabaran baharu yang dihadapi ibu bapa zaman ini. Just like access to education and gainful employment and shelter, health is fundamental to the well-being of a family. We want to help families to live happy and healthy lives. To enable this, we need a strong scaffold for children and their families at every stage of life, so that children have a good start in leading healthier lives from young and can maximize their potential. Pelan tindakan ini meliputi 48 inisiatif dari membantu pasangan mengemudi tempoh kehamilan dan alam keibubapaan kepada memupuk keluarga yang bahagia dan anak-anak yang sihat. Ia turut meliputi penyediaan khidmat kepada keluarga sebagai satu unit termasuk skim yang membolehkan para ibu dan anak bersama mendapatkan akses kesihatan dan menerima khidmat yang relevan kepada mereka dalam lawatan yang sama. For instance, while the child is scheduled for his routine vaccinations, the mom too
can receive lactation support services and be screened for postnatal depression to ensure that both mom and child are well. And I'm glad to share that this service is now available in 19 polyclinics across Singapore, ahead of our initial target of 14 by 2025. Pelan ini dibangun atas usaha sedia ada untuk menyepadukan khidmat kesihatan dan sosial dan memastikan akses dan sokongan yang lebih tertumpu kepada golongan yang terdedah dan berisiko. Menurut MOH, lebih separuh daripada 48 inisiatif sudah pun dijalankan. Selebihnya bakal dilaksanakan sepanjang 2 tahun akan datang. Hospital Universiti Nasional NUH ingin mengambil langkah-langkah untuk menjadi lebih mesra alam didorong kejayaan pelbagai inisiatifnya sebelum ini. Ia berhasrat untuk mengurangkan sisa makanan dan penggunaan elektrik. Dalam tempoh hanya setahun, NUH berjaya menjimatkan bil elektrik sebanyak $320,000 menerusi pelbagai usaha hijau yang diterapkan. Ini termasuk mengurangkan pengedaran udara di bilik pembedahan apabila kemudahan itu tidak digunakan. Langkah ini dapat bantu menjimatkan sekitar 40% penggunaan tenaga. Seiring usaha untuk mencapai pelepasan sifat bersih pada tahun 2045, NUH juga akan beralih kepada gas anestetik yang lebih mesra alam sekitar. Hospital ini mahu mengurangkan sebanyak 60% sisa yang dihasilkan menjelang 2030. Antara caranya iaitu mengurangkan jumlah makanan bagi setiap pesakit sebanyak 30 gram. Ini dapat mengurangkan pembaziran hampir 2,000 kilogram beras setahun. Selain itu, pihak NUH juga ingin mengurangkan penggunaan plastik. Mengenai perkembangan jemaah haji Singapura, sebilangan mereka juga sudah tiba di Mina. Demikian menurut Pengurus Besar Halijah Travels, Encik Hafiz Abdul Hamid. Mereka mula meninggalkan Makkah pada sekitar 10 pagi tadi waktu tempatan dan esok mereka dijangka bertolak ke Arafah pula. Awal daripada itu, Ketua Delegasi Haji Singapura Dr. Muhammad Maliki Osman sempat menaikkan solat subuh bersama para jemaah Halijah Travels ini. Dr. Maliki sebelum itu juga menjenguk para jemaah dari agensi-agensi pelancongan Hariman Travels and Tours dan juga Toha Travels and Tours di Shisha, Makkah. Dalam satu kemaskin melalui Facebook, Dr. Maliki berkongsi jemaah yang beliau temui cukup bersemangat dan saling bantu-membantu antara satu sama lain. Beliau juga sempat bertemu para jemaah yang menghadapi isu kesihatan dan suka bergerak seperti Encik Azhar Talib. Encik Azhar bergantung kepada kerusi roda dan sentiasa ditemani isterinya. Tanpa Dr. Maliki, pasangan ini dibantu para pegawai dan jemaah haji yang lain bagi memastikan Encik Azhar dapat menaikkan ibadah haji. Dr. Maliki menambah pejabat urusan jemaah haji MUIS SPAW bersama pihak GSA sentiasa bersedia membantu para jemaah khususnya golongan yang memerlukan bantuan khas. Dr. Maliki turut meluahkan harapan para jemaah Singapura akan terus menjaga satu sama lain agar kekal sihat, kuat dan bersatu menjelang kemuncak ibadah haji.